Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Tarif elektrik untuk pengguna domestik dengan penggunaan bulanan di bawah 600 kilowat per jam bersamaan RM220 ke bawah dikekalkan. Rebat 2 sen juga dikekalkan buat pengguna kategori sama dijangka manfaatkan 6.9 juta akaun pengguna di Semenanjung. Akaun domestik dengan penggunaan elektrik tinggi melebihi 601 sehingga 1,500 kilowat per jam pula akan dikenakan surcharge pada kadar 4.2 sehingga 6% sebulan. Inisiatif rebat bil elektrik RM40 masih dikekalkan bagi meringankan beban golongan B40. Laluan Smart Lane akan diaktifkan di beberapa lokasi kritikal di Lebuh Raya Utara Selatan. PLAS berkata ini bagi membantu menyuraikan trafik yang dijangka meningkat hingga 2 juta kenderaan sehari. Sementara itu, pemberian tol percuma 2 hari sempena perayaan Christmas akan bermula tengah malam ini dan bersambung pada 26 Disember. Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM 2023 akan berjalan pada 2 hingga 4 Januari 2024 dan 8 hingga 11 Januari depan. Peperiksaan melibatkan 4,058 calon berdaftar. KBM memaklumkan peperiksaan itu akan dijalankan di 131 pusat peperiksaan seluruh negara. Calon diingatkan rujuk jadual peperiksaan yang boleh dimuat turun dari laman sesawang lembaga peperiksaan. Banjir di Kelantan semakin pulih. Satu lagi PPS ditutup petang tadi iaitu PPS SK Seri Kiambang yang menempatkan 152 penduduk. Setakat 7 malam, 1,314 orang masih berlindung di PPS di Jajahan Pasir Mas. Jumlah itu menurun berbanding 2,096 orang yang direkodkan tengah hari tadi. Sekatan Malaysia terhadap syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel, ZIM, tidak akan jejaskan hubungan Malaysia dengan negara-negara lain. Menteri Luar menyatakan keputusan itu sebaliknya menunjukkan pendirian Malaysia yang jelas terhadap sokongan kepada perjuangan rakyat Palestin. Pelaburan Jepun di Malaysia dijangka bertambah sekurang-kurangnya RM30 bilion tahun ini. Ia mencerminkan keyakinan Jepun terhadap masa depan Malaysia. Jelas Perdana Menteri, syarikat-syarikat Jepun akan tingkatkan pelaburan di Malaysia dengan jumlah mencecah RM6.56 bilion. Perkara itu dizahirkan 25 syarikat Jepun kepada Perdana Menteri dalam sidang meja bulat di Tokyo baru-baru ini. Pelaburan bernilai tinggi itu akan wujudkan pekerjaan berkualiti tinggi yang sama rata untuk rakyat Malaysia. 5 syarikat pengeluar makanan haiwan ternakan dikenakan penalti RM419.5 juta. Ini melibatkan syarikat Dinding, FFM, Goldcoin, Yonghap dan PK Agro. Suruhanjaya Persaingan MyCC berkata kesemuanya didapati bersalah kerana berpakat naikkan harga makanan ternakan ayam menerusi beberapa platform. 5 syarikat itu dianggar menguasai sehingga 70% pasaran makanan ternakan ayam di negara ini. Seorang ejen insurans kerugian lebih RM333,000 selepas dipercayai diperdaya sindiket pelaburan tidak wujud menerusi media sosial. Ketua Polis Perak mengesahkan pihaknya menerima laporan daripada lelaki berusia 46 tahun itu Selasa lalu. Mangsa berkenalan dengan suspek melalui Facebook. Suspek telah memperdaya mangsa untuk membuat pelaburan melalui aplikasi bank online dan kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. 2 lelaki maut manakala seorang lagi cedera dalam kemalangan jalan raya melibatkan 5 buah kenderaan di Plaza Tol Tanjung Kupang, Iskandar Puteri awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri berkata, lori, pemandu bas dan 29 penumpang selamat dalam insiden berkenaan. Siasatan awal mendapati sebuah lori dipercayai mengalami masalah brek dan hilang kawalan. Kenderaan berat itu merempuh sebuah trailer, sebuah bas dan 2 motosikal dinaiki mangsa. Seorang lelaki warga tempatan 43 tahun dipercayai mati lemas akibat terjatuh ke dalam laut di Taman Setulang Laut Johor Bahru semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lakin berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berkaitan kejadian berkenaan pada pukul 11.38 pagi. Operasi mencari dan menyelamat dilakukan sejauh 3 km dari lokasi mangsa terjatuh. Mayat mangsa ditemukan terapung kira-kira 15 meter dari tebing dan diserahkan kepada pihak polis.
Seorang wanita ditahan bersama teman lelakinya di Johor Bahru, Johor 12 Disember lalu dipercayai menyebabkan bayi lelaki berusia 1 tahun positif dadah. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri maklumkan bayi tersebut dikesan positif syabu ketika mangsa dibawa ke Hospital Sultanah Aminah HSA selepas mengalami sawan. Ibu bayi berkenaan ditahan ketika berada di hospital manakala teman lelakinya ditahan di Jalan Saleh, Johor Bahru. Suspek telah dituduh di Mahkamah Session Johor Bahru. Seorang lelaki didakwa bunuh ibu saudaranya Selasa lalu. Tertuduh Ong Kok Bu, 29 tahun yang merupakan seorang operator kilang, didakwa di Hospital Pulau Pinang kerana tertuduh masih menerima rawatan di situ. Kesalahan dibuat di Butterworth pada pukul 10.55 pagi 19 Disember lepas. Pendakwaan dijalankan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan tiada jaminan ditawarkan kepada tertuduh. Operasi bersepadu pelbagai agensi penguatkuasaan perlu dilakukan lebih kerap bagi membantras peniaga warga asing di ibu kota. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan berkata, DBKL kini akan membatalkan atau menggantung lesen peniaga sekiranya didapati menyewakan premis kepada warga asing. Semalam, 1,101 pendatang asing tanpa izin ditahan hasil serbuan terhadap 60 premis di sekitar Jalan Silang, Kuala Lumpur. Beri ruang kepada SPRM jalankan siasatan berkenaan penyitaan bangunan Menara Ilham. Tegas Perdana Menteri, tindakan tersebut membuktikan sistem penguatkuasaan negara tidak melindungi sesiapa sahaja yang terlibat dengan rasuah. Notis penyitaan bangunan 60 tingkat itu bertarikh 18 Disember lalu disiarkan melalui ruangan pemberitahuan sebuah portal berita dengan ditandatangani Timbalan Pendakwa Raya SPRM. Program Rumah Kasih Harapan Kak Wan dilihat berjaya beri keselesaan kepada golongan memerlukan. Ahli Parlimen Bandar Tun Razak berkata sasaran seterusnya bantuan penyelenggaraan rumah kasih yang telah dibaik pulih. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah serahkan kunci rumah kepada peserta program Rosli Hamidun di Ceras. Penduduk di Terengganu diminta berwaspada dengan kemungkinan hujan lebat dan angin kencang bermula esok hingga Isnin ini. Met Malaysia sebelum ini mengeluarkan amaran hujan lebat secara berterusan sepanjang tempoh tersebut. Pengarah Meteorologi Terengganu berkata sekiranya terdapat pertembungan luruan monsun yang kuat dan sistem tekanan rendah, ia berpotensi menjadi sangat lebat. Faktor penumpuan angin dan kelembapan ini berisiko menyebabkan banjir gelombang ketiga berlaku di negeri itu. Pengusaha kilang haram di Selangor diberi tempoh 3 bulan untuk melaksanakan proses pemutihan selepas notis dikeluarkan. Esko Negeri berkata, gagal berbuat demikian, tindakan rampasan tanah akan dibuat serta-merta. Sekiranya tindakan rampasan tanah diambil, pemilik kilang perlu membayar premium tanah mengikut jumlah ditetapkan pentadbiran negeri berikutan status pertukaran kaviar itu, iaitu dimiliki kerajaan. Negeri Sembilan berjaya mencapai sasaran miskin tegar sifar sebelum berakhirnya tahun ini membabitkan seramai 3,530 ketua isi rumah KIR. Menurut Menteri Besarnya, kejayaan tersebut adalah hasil inisiatif yang telah digerakkan melalui Pejabat Pembangunan Negeri Sembilan dalam usaha menoktahkan kemiskinan tegar di negeri ini. Seremban merupakan daerah terakhir yang berjaya mensifarkan miskin tegar iaitu melalui sistem e-kasih dengan seramai 922 KIR yang direkodkan pada awal tahun ini. Tiada kenaikan harga bilik hotel dan penginapan lain di Melaka sepanjang penganjuran program Tahun Melawat Melaka 2024. Jaminan diberi Ketua Menteri Melaka. Menurutnya, beberapa syarat dikenakan kerajaan negeri terhadap pengusaha hotel. Antaranya memastikan perkhidmatan pelancongan ditawar pada harga munasabah bagi menarik kedatangan pengunjung, kempen cabutan bertuah dan kupon diskaun turut diadakan. Tempoh percubaan penutupan jalan sempena zon bebas kenderaan di Bandar Hilir Melaka dilanjutkan selama 54 jam bermula hari ini. Esko Kanan Negeri berkata jalan ditutup bermula pukul 6 petang tadi hingga 12.30 malam Ahad. Bagaimanapun laluan alternatif disediakan untuk kemudahan peniaga dan pengunjung. Lebih 50 penduduk di Kampung Sungai Bayu Dalam di Gua Musang Kelantan tidak dapat menikmati perkhidmatan rangkaian telefon dan internet sejak 10 tahun lalu. Ia sekaligus menyukarkan kehidupan penduduk jika berlaku kes kecemasan atau bencana alam.
Penduduk kampung juga terpaksa melalui jalan ladang berbatu sejauh kira-kira 3 km untuk mendapatkan rangkaian telefon dan capaian internet untuk berkomunikasi. Sementara itu, jurucakap MCMC Kelantan pula berkata siasatan lanjut akan dijalankan. Agihan dividen ASB 5.25 sen seunit bagi dana utamanya memberi persepsi positif kepada pelabur asing ke Malaysia. Penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai berpandangan Malaysia dilihat sebagai negara yang berupaya menjana kadar dividen yang tinggi dalam pelaburan pasaran saham di tengah-tengah cabaran global. Sementara itu, agihan pendapatan tersebut turut menerima reaksi positif pemegang unit ASB yang rata-rata menyifatkan kadar agihan berkenaan membantu tingkatkan ruang untuk perbelanjaan keperluan selain bukti perkembangan positif ekonomi negara. Sebahagian besar dapat meningkatkan jumlah simpanan mereka. Kadar inflasi di Malaysia terus mereda kepada 1.5% berbanding 1.8% bulan sebelumnya. Ketua Perangkawan berkata, berbanding tahun lalu, mata indeks dicatatkan pada 130.9 dari 129. Ia didorong kenaikan kumpulan restoran dan hotel pada 4.3%. Makanan dan minuman bukan alkohol pula mencatat peningkatan 2.6% diikuti kesihatan 2.3%. Penumpang dinasihatkan untuk berada di KLIA 4 jam lebih awal sebelum waktu berlepas. Malaysia Airports beri peringatan itu berikutan musim cuti sekolah. Purata penumpang harian di Terminal 1 dan 2 dijangka masing-masing sebanyak 79,200 dan 66,400 sehingga akhir tahun. Sistem pengendalian bagasi turut dinaik taraf untuk tingkatkan kecekapan operasi. Bursa Malaysia Securities Berhad tegur secara terbuka serba Dynamic Holdings Berhad dan pengarahnya kerana melanggar 6 keperluan penyenaraian pasaran utamanya. 10 pengarah syarikat minyak dan gas itu turut dikenakan denda sehingga 1.38 juta ringgit. Tindakan dibuat mengambil kira pelanggaran dan impaknya terhadap syarikat, pemegang saham serta pelabur. Jurucakap Brigadier Al-Qassam Abu Ubaidah dalam satu rakaman audio menyatakan objektif Israel menghapuskan Hamas ditakdirkan untuk gagal. Menurut rakaman itu, serangan berterusan rejim Zionis tidak akan berjaya untuk bawa pulang tebusan. Abu Ubaidah turut mendakwa 3 tebusan mereka terbunuh dalam serangan Israel. Terdahulu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tentera Israel akan terus memerangi Hamas sehingga ia tidak wujud lagi di Gaza atau mana-mana wilayah lain. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mahu pembunuhan beramai-ramai di Gaza mesti dihentikan berikutan jumlah kematian rakyat Palestin kini meningkat kepada 20,000 orang. Jumlah mangsa yang terbunuh di wilayah yang dikepung dalam tempoh lebih 2 bulan adalah mengerikan. Menurut laporan WHO, secara purata lebih 300 terbunuh setiap hari di wilayah yang dikepung itu. Konflik antara Israel dan Hamas sejak 7 Oktober turut menyebabkan pengusiran secara paksa penduduk dan kemusnahan besar-besaran. Amerika Syarikat sedia untuk menyokong resolusi mengenai konflik Palestin. Ia bagaimanapun tidak menggesa konflik terbabit dihentikan serta-merta. Sebelum ini, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menangguhkan undian untuk resolusi yang beberapa kali tergendala. Resolusi itu yang dijadualkan akan diundi pada hari ini. Seorang lelaki menembak mati sekurang-kurangnya 10 orang di sebuah universiti di Prague semalam selain turut mencederakan puluhan mangsa sebelum polis berjaya membunuhnya. Insiden itu berlaku di sebuah fakulti di Universiti Charles. Pada peringkat awal, perkhidmatan kecemasan melaporkan sekurang-kurangnya 9 mangsa parah, 5 mengalami kecederaan sederhana, serius dan 10 lagi cedera ringan. Polis menutup kawasan kejadian selain meminta penduduk yang tinggal berhampiran supaya berada di dalam rumah. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.